Boleh. Percubaan. Percubaan. Tak hidup, bang. Tak hidup. Percubaan. Percubaan 1, 2, 3. Percubaan. 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 Percubaan 1, 2, 3. Dengar. Tak nyala. Kita hadis keberapa ya hari ni? Percubaan ya. Hadis 56. Alhamdulillah. Percubaan. Percubaan 1, 2, 3. Mic tak bunyi. Percubaan 1, 2, 3. Percubaan. Dah on. Ni kalau tutup. Percubaan 1, 2, 3. Percubaan. Ya. Percubaan. Tak bunyi kan? Percubaan. Oh, pakai ini. Okey, cuba. Cuci kapal itu. Percubaan. Cabut. Cuci kapal. Oh. InsyaAllah untuk memberkati luar ke dalam ya. Okey. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibun Nabawi pada malam yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Ustaz muliakan, Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli tuan kuasa Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ya, muslimin muslimat hadirin hadirat, sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu nak menghitung atau mengira atau membilang nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk melakukannya, ya, kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allah marzuqnal jannatal firdaus, ya Allah rezekikanlah kami semua dengan syurga firdausmu, amin 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 ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, ya, syukur, ya, setelah sekian lama kita tak bertemu, ya, malam ni ditakdirkan sekali lagi untuk kita bertemu, ya. Ustaz pun dah hampir sebulan tak berkuliah, ya, Masya Allah, sejak awal Syawal sampai sekarang. Tapi beberapa hari yang lepas dah adalah kuliah, ya, baru nak bermula. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan majlis-majlis ilmu, majlis yang mana para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya. Allah memberi rahmat kepada seluruh orang yang duduk dalam majlis tersebut, yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman-taman syurga di dunia ini. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menimba ilmu, nescaya Allah akan memudahkan untuk dia jalan masuk ke dalam syurga, ya, Masya Allah. Jadi jangan jemu, jangan boring, jangan bosan, terus kita melazimi, konsisten beristiqamah dengan majlis-majlis ilmu. Apatah lagi ilmu itu berupa ilmu fardu ain, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang mengingatkan kita tentang kematian, ilmu yang mengingatkan kita tentang segala pembalasan Allah di negeri akhirat, wa imma syurga ataupun sebaliknya, ya, ilmu yang boleh menambah iman kita, melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, ya, mungkin tadi tuan-tuan abang-abang semua pelik tengok Ustaz punya face mask. Sebab dia ada logo. Ada logo. Orang Malaysia mungkin dia tak perasan, tapi kalau orang seberang dia sangat perasan. Sebab logo ini sebelah kanan tertulis TNI. TNI ni Tentera Nasional Indonesia. Yang sebelah kiri pula tertulis Polri. Polri ni Polis Republik Indonesia. Jangan main-main. Polis dan tentera. Kalau dekat Indonesia, kuasa tentera tu lebih tinggi berbanding dengan polis. Tu dekat Indonesia. Masya Allah, ya. Jadi baru-baru ni Ustaz pergi Indonesia, ya. Lebih kurang 11 hari juga pengembaraan kami. 11 hari. Bermula 17 Mei lepas raya itu, kami pulang ke sini 27 Mei. Jadi lebih kurang 11 hari. Masya Allah. Misi kami untuk menawan Pulau Jawa. Lain macam. Menawan. Bukanlah menawan. Kami menziarahi Pak Kiai, juga menziarahi pondok-pondok atau pasantren-pasantren yang berada di bumi Indonesia, daripada Jawa Barat ke Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur, ya, Masya Allah, ya. Jawa Barat, Banten. Mungkin tuan-tuan pernah mengenali Ustaz Athaillah. Dulu mungkin beliau pernah berkuliah berceramah di sini. Kenal tak Ustaz Athaillah? Sekarang beliau tengah mengusahakan pondok dia dekat sana, dekat Banten, ya, itu Jawa Barat. Jawa Timur pula ada Wak Rojikin. Kalau kenal Wak Rojikin, ya. Kalau tuan-tuan nak minta air penawar kai jampi, itu kerja Wak lah, ya. Subhanallah. Itu kat Banyuwangi, itu Jawa Timur.
Rupa-rupanya perjalanan antara Jawa Barat ke Jawa Timur itu sangat-sangat jauh tuan-tuan. Ya Allah. Kami menyewa Toyota Innova. Sana sebut Kijang ya, Kijang. Masya-Allah ya. Toyota Innova. Masya-Allah. Masa kami nak pulang daripada Banyuwangi tu sampai ke Banten Jawa Barat ya, mengambil masa perjalanan lebih kurang 24 jam tuan-tuan. Ya, sampai terpejam-pejam, mengantuk sangat ya. 24 jam. Kita pergi Kelantan baru 8 jam, baru 9 jam ya. Dari Jawa Timur nak ke Jawa Barat tu 24 jam tuan-tuan dengan memandu kenderaan sendiri. Cuma sekarang lebih baik sebab dah ada highway ya, dah ada highway. Zaman Presiden Jokowi ni dah dibuat highway. Masya-Allah. Kalau dulu lagi dahsyat. Itu baru Pulau Jawa. Belum Sumatera, itu lagi dahsyat. Daripada utara Sumatera sampai selatan Sumatera itu lebih dahsyat. Belum lagi Kalimantan, Borneo sana, itu lebih dahsyat. Banyak sangat pulau. Pulau Ambon ya, Pulau Bali, pulau Lombok, pulau Sulawesi, Makassar. Lepas tu ada Irian Jaya lagi, Timor Leste semua. Ya Allah, banyak sangat pulau Indonesia. Sebab tu Indonesia antara penduduk terpadat di dunia ya. Masya Allah. Selepas India, China, India tu nombor 1 nombor 2 lah. Termasuk juga Indonesia, dan penduduk yang paling ramai umat Islam di dunia ya, Indonesia. Masya Allah, kalah negara Arab ya. Subhanallah. Sebab negara Arab kan telah dipecah-pecah oleh penjajah. Masya Allah. Dulu Khilafah Uthmaniyah itu semua satu jajahan lah, semua di bawah Khilafah Islamiyah. Tapi bila datang penjajah dipecah-pecahkan. Jadi Arab Mesir, Arab Palestin, Arab Syria, ya, Arab Jordan, ya, Arab Lebanon, Arab Saudi, padahal semua Arab. Tapi dipecah-pecahkan dengan nama bangsa tadi, dengan nama negara tadi. Allah, jadi lemahlah ummah ya, itu antaranya. Masya Allah. Mungkin Ustaz cerita sikit lah kot pengalaman Ustaz. Okey, apa yang dapat Ustaz ambil iktibar daripada perjalanan 11 hari itu? Pertama Ustaz tengok pesantren dekat Indonesia ni sangat-sangat dahsyat tuan-tuan. Kalau dekat Malaysia, contoh orang tanya, Ustaz, Mahtafiz Ustaz pelajar ada berapa orang sekarang? Ustaz kata lebih kurang 100 orang. Ramai Ustaz, ramai. Ustaz sebut 100, terperanjat pasal terperanjat. Ramai yang nama Ustaz 100 orang. Tapi rupa-rupanya dekat Indonesia 100 tu terlalu kecil tuan-tuan. Ustaz pergi dekat pondok Lirboyo tuan-tuan. Lirboyo. Pelajarnya lebih kurang 20,000 orang. Ustaz pergi pondok Pulosa ya, pondok Al-Falah dekat Pulosa. Pelajarnya 14,000 orang. Semua main ribu-ribuan tuan-tuan. Ada satu pondok Ustaz pergi tu mungkin pelajar paling sikit lah. Paling sikit tuan-tuan kami pergi. Berapa orang? 1,400 orang pelajarnya. Atau paling sikit lah ya. Yang lain main belah ribu, main puluh ribu. Luar biasa. Itu belum lagi Al-Gontori. Itu lebih dahsyat ya, banyak cawangan. Ya Allah, luar biasa tuan-tuan. Dan apa yang kami kagum tentang layanan Pak Kiai terhadap kami sebagai tetamu daripada Malaysia. Ya Allah, kami dilayani seumpama menteri. Kami dilayani seumpama VIP. Ni lebih dahsyat daripada VIP sebab V-nya banyak ya. Subhanallah. Very important people. Luar biasa tuan-tuan. Satu pondok namanya Birrul Walidain. Birrul Walidain ni berbuat baik kepada kedua ibu bapa ya. Kami datang itu mula-mula dijamu makan. Ya Allah, tak kisahlah makan tu ikut kemampuan lah. Tapi sangat luar biasa layanannya ya. Tak kurang dengan itu, lepas solat Isyak berjamaah tu, kami dibawa ke satu dewan. Rupa-rupanya kami disambut dengan kompang tuan-tuan. Kompang macam pengantin baru lah pula ya. Lepas tu tak kurang dengan tu adalah ucapan demi ucapan. Tiba-tiba mereka buat persembahan tuan-tuan. Mula-mula diorang nyanyi lagu Indonesia tuan-tuan. Itu Ustaz tak terkejut. Tiba-tiba kali kedua mereka menyanyi lagu kebangsaan Malaysia. Negaraku. Terperanjat kami. Orang Indonesia boleh nyanyi lagu negaraku. Tak ada sumbang pula tu. Cantik je, sempurna. Malu kami. Ustaz pun tak berapa nak hafal lah rasanya. Masya Allah ya. Lepas tu persembahan demi persembahan, nasyidnya, qasidahnya. Lepas tu persembahan baca Al-Quran menurut metodologi yang mereka belajar di pondok itu. Ya Allah ya. Lepas tu adalah ucapan daripada sahabat ustaz, ada sedikit kuliah lah ya untuk kaki tangan dan pelajar di sana.
Kemudian kami disediakan tempat menginap. Macam hotel 5 bintang tuan-tuan ya. Sangat sempurna layanan. Besok pagi solat subuh pula. Lepas habis solat, yang jadi imam masa tu Ustaz Izzat ya. Ustaz Izzat bawa surah Luqman. Ustaz Izzat Mat Ropi ya. Pemilik Mahtafiz Taqwa dekat Bukit Kapar ya. Mahtafiz Umur Warakah. Dia lepas habis solat subuh tu, Pak Kiai tu pegang tangan Ustaz, dia jemput ke depan untuk bagi kuliah subuh. Tak pasal-pasal Ustaz kena menyampaikan kuliah subuh. La ilaha illallah ya. Jadi kalau Ustaz dah dapat mic, Ustaz menyanyi je lah. Pelajar nasyid nyanyi. Rupa-rupanya diorang ni suka sangat dengar ceramah kita, sebab kita guna bahasa Malaysia. Sebagaimana kita dengar ustaz-ustaz Indonesia berceramah dalam bahasa Indonesia, macam itulah mereka dengar kita ceramah dalam bahasa Malaysia. Suka. So bahasa kita kan lain, dialek. Macam kita dengar Ustaz Abdul Somad ceramah macam mana, Ustaz Adi Hidayat macam mana kan, kita sedap bahasa Indonesia, sedap. Macam itulah mereka dengar bahasa kita, sedap bahasa Malaysia ni. Masya Allah ya. Jadi dia punya layanan sangat dahsyat. Kami pergi beberapa pesantren ya, dan semua layanannya sangat luar biasa terhadap kami. Subhanallah ya. Dulu Ustaz menyangka bangsa Arab adalah satu-satu bangsa yang paling baik melayani tetamu dalam dunia. Ustaz menyangka begitu. Rupanya sangkaan Ustaz meleset sama sekali. Rupanya bukan saja bangsa Arab, sesiapa saja mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, pasti dia akan memuliakan tetamunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ya, tak kira bangsa Arab atau bangsa apa sekalipun, Jawa, Banjar, Bugis, Sunda, Melayu, orang putih, ya, orang negro, orang Cina, orang India, tak kisah. Kalau dia ada iman kepada Allah dan hari akhirat, pasti dia akan memuliakan tetamu. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan Allah. Kami sangat-sangat terharu atas layanan yang diberikan kepada kami. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang Ustaz perhatikan, ya Allah ya, bagaimana pelajar-pelajar di sana disebut istilah santri-santri di sana ya, pelajar pondok, pelajar pesantren, sangat memuliakan guru-guru mereka ya, sangat menghormati pak kiai mereka. Ini sangat-sangat luar biasa tuan-tuan ya. Bila kami sampai, kami dijamu makan apa semua, dia layan. Dan pak kiai pula masa mereka layan kami tu langsung tak tengok handphone tuan-tuan. Kat situ Ustaz terasa kadang-kadang betapa jauhnya Ustaz melayani tetamu. Kadang tetamu datang rumah kita, hati kadang-kadang berbisik-bisik, bila nak balik. Aku ada kerja ni, contoh. Macam dah hilang sikit keikhlasan. Handphone berbunyi, kita layan. Padahal tetamu depan mata, kita layan handphone. Allah, boleh scroll lagi apa semua WhatsApp. Pakai sana langsung tak tengok handphone tuan-tuan. Berapa jam sekalipun kami duduk, mereka layan sepenuhnya. Mereka menggembirakan, membahagiakan kami. Ya Allah, kerana sesungguhnya tetamu datang itu membawa 1000 rahmat untuk tuan rumah. Dan kepulangan tetamu tadi membuang segala dosa-dosa tuan rumah ya, dekat tengah-tengah jalan. Subhanallah. Mereka tahu ya, sepatutnya kita bila dengar ada tetamu nak datang, kita kena rasa gembira yang teramat. Sebab tetamu datang tu nak bawa rahmat dan nak membuang dosa kita. Tapi kadang-kadang kita bila tetamu datang, kita dah mula resah, mula macam-macam fikir kadang. Macam keikhlasan tu kurang. Jangan. Lepas ni kalau ada tetamu datang, kena rasa seronok sangat, best sangat, sebab rahmat mencurah-curah nak masuk ke rumah kita, juga dosa kita akan disucikan. Allah sepatutnya begitu ya. Subhanallah. Inilah kehebatan Pak Kiai dalam melayani tetamu. Sebenarnya bukan Pak Kiai saja, sesiapa juga mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, pasti dia akan memuliakan tetamunya. Baik, tentang anak murid pula ya. Ya Allah, bila kami dah dilayani itu, beberapa orang anak murid memang ada berdiri tercegat. Dia bersedia apa saja yang akan diperintah oleh Pak Kiai tadi. Tiba-tiba kami ada rasa mengantuk, terkebel-kebel mata. Waktu malam sampai, Pak Kiai kata, ambil bantal. Dia orang bawa bantal, kami semua ada bantal. Sembang sambil peluk bantal tuan-tuan. Lepas tu, tiba-tiba ada rasa sakit perut pula. Pak Kiai nak pergi bilik air lah. Jadi ada seorang anak murid mengiringi kami, bawa ke tandas. Lepas tu, berapa lama pun kami dalam bilik air, bila kami keluar bilik air, anak murid tu ada tercegat lagi kat situ, tunggu kita. Dia escort kita tuan-tuan, takut apa-apa terjadi dalam tandas ya. Subhanallah. Al-maklumlah dah berumur ni kan, macam-macam boleh terjadi. Masya Allah.
Dahsyat-dahsyat. Hidang makanan apa semua anak murid. Yang ustaz kagum, yang ustaz tak pernah nampak pemandangan di Malaysia seumur hidup ustaz ni, kali pertama ustaz nampak. Kat pondok tu pelajar ada beribu. Kami duduk kat sini. Tiba-tiba kat ujung sana, macam dekat tiang situlah, ada 5 orang pelajar perempuan. Dia nak lalu tuan-tuan. Nak lalu. Ya Allah. Ustaz pelik. Apa hal budak-budak perempuan ni? Yang ustaz jadi pelik sebab apa? Mereka jalan mengesok tuan-tuan. Jalan mengesok guna lutut. Macam ni. Ustaz buat demo sikit. Mana pelajar perempuan? Dia jalan macam ni. Ada 4-5 orang. Beratur. Orang lain kita jalan mengesok tuan-tuan. Ustaz mula-mula pelik juga. Apa hal? Bersenam ke riadah ke apa? Rupanya tak. Memang itu ditarbiah, ya, untuk menghormati guru mereka. Jalan guna kepala lutut tuan-tuan, pelajar perempuan. Okey, lepas dah selesai semua, kami nak pulang. Okey, dekat Pondok Al-Falah tu dia berada dekat, kita sebut macam pekan Pulosa. Dia macam pekan koboi lah, pekan koboi. Masa kami mula sampai, ustaz pelik. Kenapa? Setiap kedai tu semua macam pelajar-pelajar pondok tau. Pakai kain pelikat kan, pakai songkok, macam pelajar pondok. Rupa-rupanya pekan koboi tu dah dikongka oleh pelajar pondok itu. Yelah, barangkali penduduk kat pekan 2-3 ribu, tapi pelajar pondok 16 ribu tuan-tuan. Apa taknya sana sini semua nampak pelajar pondok. Pekan tu macam dah dikongka oleh pelajar pondok. Jadi masa Pak Kiai mengiringi kami untuk pulang dekat kereta Innova yang kami sewa tu, sepanjang perjalanan tu, setiap pelajar yang nampak Pak Kiai dan kami, semua berdiri. Semua tak bergerak, semua berdiri. Sampai kami dah lalu baru mereka bergerak. Berdiri tegak. Bila kami sampai dekat pekan koboi tu, dekat luar pondok tu, dia dekat tepi jalan. Di kanan kiri ni macam banyak kedai-kedai lah kanan kiri. Bila kami keluar je, pelajar-pelajar dari jauh nampak Pak Kiai dia, semua tak bergerak. Ujung jalan sana, ujung jalan sana, ujung. Ada yang 2-3 orang, ada yang 5 orang. Tiba-tiba semua jadi berdiri je dah. Pegang bukunya ni. Semua tak bergerak tuan-tuan. Semua. La ilaha illallah. Semua tak bergerak. Sebab apa? Nak memuliakan Pak Kiai, guru dia. Tanda hormat dia kepada kami juga sebagai tetamu Pak Kiai tadi. Tak bergerak tuan-tuan. Sak pelik. Maka bila sampai kereta, Pak Kiai masih sembang lagi. Ingat ada lagi 10 minit. 10 minit mereka tak gerak tuan-tuan. Tercekak macam patung itu kan. Akhirnya kami masuk kereta, kami bergerak. Ustaz toleh belakang, baru mereka bergerak. Sebab Pak Kiai pun dah beredar dari situ. Ya Allah. Yang perempuannya berjalan mengesot, ya. Yang lakinya tercegat macam tentera bagi penghormatan tabik spring pada panglima dia. Ya Allah. Allah. Lepas tu Ustaz tanya, penghormatan pelajar pada Pak Kiai, adakah dekat pondok ni je macam tu? Rupanya tak. Boleh kata pondok seluruh Jawa Timur macam tu. Jawa Timur. Rupanya orang Jawa ni jangan main-main tuan-tuan. Kalau betul Jawa dia dah macam lemah lembut, ramah, rajin, kuat usaha. Itu orang Jawa, kelebihan dia. Ada yang Jawa kat sini. Subhanallah. Cuma sahabat-sahabat Ustaz adalah Jawa antaranya. Tapi bila sampai sana pun surrender. Sebab diorang cakap Jawa halus tuan-tuan. Kita Jawa kasar. Subhanallah, ya. Allahu Akbar. Itu antara yang dapat Ustaz belajar, ya. Allah. Sebab itulah disebut al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Maknanya belajar tentang adab tu kadang-kadang mengambil masa banyak tahun, ya. Belajar tentang ilmu tu kadang-kadang sekejap aja, tapi adab. Sebab itu orang yang penuntut ilmu yang beradab, dia berkat ilmu dia. Tapi kalau orang menuntut ilmu tapi tanpa adab, mungkin ilmunya kurang berkat, ya. Masya-Allah, ya. Jadi antaranya hormati guru-guru, ya, untuk mendapat keberkatan ilmu tadi. Ini yang Ustaz belajar sangat-sangat luar biasa. Dan masa dekat Banyuwangi, tempat Wak Rojikin, rupanya Wak Rojikin ni pak mentuanya pengasas pondok dekat situ. Tahu berapa pelajarnya? 14,000 orang tuan-tuan. Ya Allah. Lepas tu pondok tu sangat luar biasa. Sebab apa? Asalnya kecil, akhirnya membesar. Hari ini banyak tanah-tanah orang kampung dekat persekitaran pondok beli. Dan pondok menawarkan harga 2 ke 3 kali ganda daripada harga pasaran. Kata kalau harga tanah rumah orang tu dengan tanah, katalah kalau bacaan Malaysia ni katalah 200,000.
Pondok akan tawarkan dengan harga 400,000 ya, atau 500,000. Buat orang kampung fikir 2-3 kali. Jadi akhirnya banyak tanah-tanah yang dapat dibeli, dan sekarang keluasan tanah pondok tu hampir 1 kilometer persegi, tuan-tuan. 1 kilometer persegi, tuan-tuan. Berapa ekar tu saya cakap lah. Besar, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Ya? Yang itu daripada sekolah tadika ada, sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Semua ada. Dahsyat. Cuma subhanallah, Pak Wak Rojikin bawa kami pergi rumah Pak Mentua dia. Pak Mentua ni antara barisan pengasas pondok situlah. Jadi umur Pak Mentua Wak Rojikin ni lebih kurang 82 tahun. Tiba-tiba Wak Rojikin kata, Pak ni ada hajat. Ada hajat. Nak minta ilmu sikit. Minta turun ilmu sikit. Adalah yang kita catat tu kan. Pertama, ilmu nak lunakkan bayi yang menangis waktu malam. Budak kecil menangis sampai subuh tak henti-henti. Alhamdulillah diijazahkan kepada kami. Yang itu caranya, kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai habis 7 kali. Tapi setiap kali kita baca surah An-Nas tu dengan satu nafas sahaja. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekatu nafas lah. Jadi diulang 7 kali. Tapi itu dibaca setiap hari. Setiap hari, jangan tinggal. Tapi bila ada bayi menangis, baca sekali lagi lah. Dihembus pada bayi tadi, InsyaAllah dia berhenti menangis. Yang kedua, dia bagi lagi ijazah ilmu apa? Yang ini kalau kita amal, insya-Allah jin takut dengan kita. Kecuali jin Samsudin, itu memang tak takut lah, sebab dia sama jenis kan. Segala syaitan iblis, kebaikannya kalau ada orang kena gangguan makhluk halus, ada jin afrit ke syaitan iblis yang menempel kat orang, yang mengganggu hidup dia, jadi kita dapat membantu orang itu dengan mudah, insya-Allah. Sebab makhluk tu takut tengok kita. Tak tahu apa yang ada kat muka kita. Ya, masya-Allah. Yang tu amalannya, kata Pak Kiai, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatul matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Yang ini dibaca setiap kali lepas solat 5 waktu. Paling kurang baca sekali. Lepas subuh baca sekali, lepas zuhur baca sekali, lepas asar baca sekali, lepas maghrib baca sekali, lepas isyak baca sekali. Tapi diamalkan setiap hari. Nanti kalau ada orang tu kena histeria ke, kena sampuk ke apa, kita mudah nak menyelesaikan masalah mereka dengan izin Allah. Ya, itu amalannya. Yang ketiga, dia bagi lagi satu amalan, dijazahkan kepada kami. Yang ini amalan untuk bahasa kita, ucapan berpengaruh. Mana ayat-ayat kita dia power, dia macam mulut manis, macam orang dengar macam terpukau dengan kata-kata kita. Kita mudah pengaruhi orang. Macam Ustaz jual sapuan terapi gosok atau minyak bud-bud ajaib, sekali Ustaz cerita licin, semua pakat berebut beli. Contoh contoh. Masya Allah. Cuma yang tu Ustaz tak hafal, sebab dia agak panjang sikit doanya untuk nak diamal. Ustaz tak hafal, cuma kami dah catat. Baik, yang keempat. Okey, yang keempat pula ijazah yang dibagi kepada kami, yang ini untuk orang yang selalu mengeluh, ya, duit tak cukup. Selalu mengeluh duit tak cukup, ya. Masya Allah, tak cukup. Mungkin anak sekolah, anak masuk universiti, ya. Selalu tak cukup, tak pernah berkecukupan. Apatah lagi kata Pak Kiai itu, khusus juga amalan ini untuk orang yang isteri lebih daripada satu. Ada isteri 3, 1, 2, 3. 3 tu 3. Kalau orang ada 2 isteri, is 2. Kalau orang ada 4 isteri, is 4. Kalau isteri yang sebenar-benar 3 isteri, is 3. Masya Allah, ya. Okey. Yang itu elok diamal. Okey, yang ini mudah saja. Yang ini amalannya kita cuma baca ya kafi, ya kafi, ya kafi. Kan ya kafi. Ya kafi maknanya wahai Allah Tuhan yang mencukupkan rezeki, ya. Jadi ya kafi, ya kafi, ya kafi ini dibaca sebanyak 142 kali. Baca hari-hari, jangan tinggal, 142 kali. Paling baik waktu kita nak amal dia waktu malam, dan terlebih baik lagi baca sesudah kita solat tahajud, ya. Ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi. Tak lama pun tuan-tuan,
berapa minit saja 142 kali. Mungkin tuan-tuan tanya, ustaz, kenapa mesti 142 kali? Kenapa tak 300 kali aja? Yang tu tuan-tuan jangan tanya ustaz, tanyalah Pak Kiai, ya. Kalau tuan tanya macam juga tuan-tuan tanya pada ustaz, ustaz, kenapa solat subuh tu mesti 2 rakaat? Kenapa tak 4 rakaat aja ustaz? Itu tanya Allah Taala, jangan tanya ustaz, ya. Tuan-tuan tanya pula kenapa solat zuhur 4 rakaat? Tanya ustaz, memang ustaz tak boleh nak jawablah, ya. Subhanallah, ya. Ya kafi, ya kafi, ya kafi. Setiap hari diamal 142 kali, baca hari-hari, paling baik waktu malam, dan terlebih baik lepas solat sunat tahajud, ya. Mudah-mudahan lepas kita mengamalkan, cukup saja rezeki. Dapat sikit pun cukup, dapat banyak pun cukup. Ada orang dapat banyak tak cukup-cukup, sikit tak usah cakap lah. Kita nak mencukupi, maknanya sikit cukup, banyak cukup, itu maknanya apa? Rezeki kita peroleh itu barakah, barakah. Barakah maknanya ziyadah fil khair, bertambah padanya kebaikan-kebaikan, ya. Alhamdulillah, ya. Sebab tu Allah sebut qul siru fil ard, katakanlah berjalanlah kamu atas muka bumi, ya. Lihatlah kebesaran Allah, ya. Ada juga ayat yang menyebut qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah berjalanlah kamu atas muka bumi, lihatlah bagaimana aku timpakan azab ke atas orang-orang yang mendustakan agamaku, ya. Sebab tu ada ulama memakruhkan kita jalan tempat-tempat kaum yang dilaknat Allah, ya. Kaum Nabi Lut, ya. Piramid, ya. Piramid Tasik Korun, itu makruh. Tapi ada keharusan. Kalau kita ziarah tempat itu semata-mata nak ambil pelajaran, ambil iktibar, itu harus, ya. Masya Allah, ya. Itu antaranya. Jadi syukurlah ustaz jalan jauh-jauh dapat ijazah perubatan pula, ya. Masya Allah. Itu antaranya. Baik, kita baca sikit malam ni hadis ke-56. Muka surat 58, berubat dengan habbatus sauda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Khalid bin Sa'din qala kharajna wa ma'a Ghalib bin Abjara famarida fi at-tariqi faqadimna al-madinata wa huwa maridun fa'adahu bin Abi Atiq faqala lana alaykum bihadhihi al-hubaybah as-sauda fakhudhu minha 5 aw 7 fashaquha thumma qturuha fi anfihi biqatarati zaitin fi hadzal janibi wa fi hadzal janibi fa inna Aisyata haddathatni annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadhihi habbatas sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Qultu wa massamu qala al-maut. Terjemahannya, dari Khalid bin Sa'ad menceritakan kami keluar dan bersama kami Ghalib bin Abhar. Lalu Ghalib ditimpa sakit di perjalanan. Ketika kami tiba di Madinah, ia masih sakit. Maka datang menziarahinya Ibnu Abi Atiq. Lalu ia berkata kepada kami, hendaklah kamu mengubatinya dengan habbatus sauda. Ambillah 5 atau 7 butir, haluskannya dan kemudian titikkan ia ke dalam kedua-dua belah hidung bersama titikan-titikan minyak. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kepadaku bahawa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya biji hitam ini adalah ubat bagi segala penyakit kecuali asam. Aku bertanya, apa itu asam? Ia menjawab, mati, ya, mati. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Maknanya habbatus sauda ni ubat segala penyakit kecuali mati. Mati tak ada ubat, ya. Masya Allah. Baik, kita tengok hadis yang ke-57 pula. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil habbatis sauda'i shifaa'un min kulli da'in illa sam. Qala banu Shihabin wassamul mautu wal habbatu sauda'u asyuniz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Habbatus sauda adalah ubat bagi segala penyakit kecuali asam. Berkata Ibnu Syihab, asam ialah mati. Sementara habbatus sauda ialah asyunis. Apa makna asyunis? Ni jenis habbatus sauda tadi, ya. Jenis daripada jenis asyunis, ya. Masya-Allah. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, mungkin ada orang bertanya, Ustaz, mana lebih baik? Kita nak amal habbatus sauda bentuk bijian ke atau habbatus sauda bentuk minyak? Sebab sekarang kan banyak habbatus sauda yang telah diproses menjadikan dia minyak habbatus sauda. Kalau dulu peringkat awal kita mengenali habbatus sauda tu kan dia bentuk bijian, macam bijian hitam, macam jintan hitam. Kita gigit-gigit rasa pedas-pedas, berangin. Tapi semenjak dua minyak ni banyak dah dikeluarkan produk habbatus sauda yang berupa minyak habbatus sauda, ya. Okey, mana yang lebih baik, ya? Kalau dikira minyak tu lebih baik, sebab apa? Dia pati biji hitam tu, bijian hitam tu dikompres atau diperah sampai keluar minyak. Sudah tentulah minyak lebih baik sebab dia pati. Ya, pati. Bukan pendatang tanpa izin, pati juga, ya. Cuma ada juga yang mencadangkan eloklah amal yang jenis bijian. Sebab kalau amal jenis bijian confirm asli, confirm original. Tapi kalau kita amal yang jenis minyak belum pasti lagi. Takut-takut dicampur minyak badam ke, takut-takut minyak habbatus sauda tu dicampur minyak bunga matahari ke, kita tak tahu, ya. Subhanallah. Sebab nak untung lebih, campurlah minyak-minyak tertentu yang harganya murah. Jadi kualiti habbatus sauda dah tak samalah dengan yang betul-betul original. Macam madu asli juga, namanya asli tapi kadang-kadang dah dicampur, ya, jadi tiruan. Masya-Allah. Okey, asalnya kalau ikut minyak lebih baik sebab dia pati, dia perahan daripada bijian hitam tadi asalnya. Cuma kalau nak selamat, amal jenis bijian. Sebab bijian dia confirm asli, memang habbatus sauda tak ada campur. Tapi kalau kita beli jenis minyak tu, dikhawatiri ada percampuran di situ yang kita tak tahu. Dekat label mungkin terus minyak habbatus sauda, di label hakikatnya kita tak tahu. Mungkin ada minyak badam dicampur, minyak bunga matahari, ya, minyak-minyak tertentu. Subhanallah, itu antaranya. Dan habbatus sauda ini sifatnya panas. Banyak makanan-makanan sunnah yang disebut dalam hadis, dalam Al-Quran itu sifatnya panas. Minyak zaitun sifatnya panas, minyak habbatus sauda sifatnya panas. Hatta buah kurma itu sendiri pun bersifat panas, ya. Apatah lagi madu asli, itu lebih panas lagi, ya. Masya Allah. Jadi banyak makanan sunnah ni sifatnya panas. Jadi bila bersifat panas, pengambilannya mengikut badan kita. Tengok badan kita ni sifat panas ke sifat sejuk. Kalau badan kita sifat sejuk, kita boleh lebihkan pengambilan. Tapi kalau badan kita sifat panas, kita kena kurangkan sukatan ataupun kena banyakkan minum air. Sebab tu ada orang makan habbatus sauda, dia tidur malam okey, selesa, nyenyak. Tapi ada orang makan habbatus sauda, dia terpaksa berguling kanan, berguling kiri, mata tak boleh pejam sebab kepanasan tadi, ya. Barangkali orang yang nyenyak tidur sebab sifat badannya sejuk. Jadi bila dia makan habbatus sauda yang panas, dia seimbang. Barangkali orang tak boleh tidur malam lepas makan habbatus sauda kerana sifat badan dia panas, dan habbatus sauda panas, menambahkan panas dia. Itu yang dia suka nak tidur malam. Baik, yang Ustaz belajar mudah saja. Ustaz dah pernah cerita dulu. Kalau kita nak tahu sifat badan kita sejuk atau panas, pertama boleh lihat pada lidah kita. Kita menghadap cermin muka, keluarkan sedikit lidah kita, tengok permukaan dia. Kalau permukaan lidah kita macam ada selaput putih atau berwarna putih, ya, atau keputihan, keputihan tu perempuan lah biasanya, ya. Maksudnya putih keputihan, bukan penyakit keputihan. Itu ada beradik senggugut, ya. Okey. Jadi kalau ada macam warna keputihan, keputih-putihan, lebih tepat, ya. Kalau keputihan tu perempuan lah, warna keputih-putihan, baru kita faham. Itu tanda dalam badan kita panas. Kalau lidah kita warna normal, macam warna pink kan, warna kulit kita lah, itu tanda dalam badan kita sejuk. Orang yang sifat badan sejuk, dia boleh ambil habbatus sauda lebih sedikit, ya. Kalau jenis bijian, sunnahnya kita makan dalam angka ganjil. Paling sikit 7 biji,
9 biji, 11 biji, paling banyak pun jangan lebih lah 27 biji. Kalau lebih mungkin kita kepanasan, ya. Baik. Jadi kalau orang sifat badannya sejuk, dia ambil lebih pun boleh. Tapi kalau orang sifat badannya panas, dia tak boleh ambil lebih, ya. Yang kedua, nak tahu sifat badan kita panas tak panas, senang saja. Buat 3 jari macam yang kanan, kita tekap pada pergelangan tangan kiri kita dekat sini. Kita tekap begini. Kita tekap begini. Apa tu, kita picit sikit, tekan sikit. Tekan, kita amati. Kalau ada rasa denyutan, itu tanda badan kita sifat panas. Tapi kalau kita tekan, tak rasa apa-apa, nampaknya tak lama lah tu. Sagurau saja. Kalau tak ada rasa jenutan, maknanya sifat badan kita bersifat sejuk, ya. Dia bukan tak ada jenutan, mungkin tak berapa nak terasa. Tapi kalau kuat rasanya tu, tu panas. Jadi kalau sifat badan panas, kita boleh kita kena ambil sukatan dos yang rendah. Apa tu, saudak ke, madu ke, minyak zaitun ke, semua. Kalau zaitun tu cukup setengah sudu. Kalau orang yang sifat badan sejuk, ambil 1 sudu pun tak ada masalah. Begitu juga minum manisan madu, sama. Kalau orang sifat badan panas, dia cukup setengah sudu je, jangan lebih. Kalau dia terlebih, takut ada kesalahan. Antaranya suka tidur malam, badan panas. Yang kedua, kulit akan jadi menggelupas. Menggelupas, bibir pecah-pecah apa semua sebab dia panas. Dan kalau kita tak nak kurangkan dos, kita nak makan banyak juga boleh, tapi kena banyakkan minum air putih, ya. Paling kurang satu hari, yang normal, yang ideal 2.5 liter, ya. 2.5 liter air kosong, ya. Tolak air kopi, tolak air teh tarik, tolak air manis-manis, tolak. Ni air putih, ya. Masya Allah, ya. Itu antara kaedah. Subhanallah. Dulu pernah Ustaz baca satu hadis, ya. An Abdullah ibni Ja'farin radhiyallahu an, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba bil qitha. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an telah berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma basah dengan timun, ya. Makan buah kurma basah dengan timun. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi menilai hadis ini dari sudut perubatan Islam, ya. Ibnu Qayyim kata buah kurma basah sifatnya panas. Adapun timun yang Nabi makan tadi sifatnya sejuk. Kenapa Nabi makan kurma digandingkan dengan timun? Jadi kurma panas, timun sejuk. Jadi panas campur sejuk menjadikan dia tengah-tengah, dia sederhana, dia seimbang, ya. Subhanallah. Begitulah yang digunakan oleh perawat-perawat Islam zaman dahulu kala. Jadi kalau satu perubatan itu sifatnya panas, mesti digabungkan dengan yang bersifat sejuk, supaya dia jadi seimbang. Keseimbangan itu sangat-sangat perlu dalam kehidupan, ya. Masya Allah. Itu antaranya. Kentung pun sudah berbunyi, ya. Jadi selepas ni, siapa-siapa berajat nak habatus sauda, ya, ada kat belakang Ustaz bawa, ya. Soft gel campuran minyak habatus sauda dan minyak zaitun, 2 dalam 1, ya. Pagi telan sebiji, malam telan sebiji, insya-Allah sihat, ya. InsyaAllah sihat. Khasiatnya terlalu banyak, tuan-tuan boleh type kat Google, ya. Banyak sangat. Cuma yang paling baik bukan sekali-sekala, kadang-kadang, jarang-jarang, tapi jadikan amalan, ya. Paling kurang pun setiap malam nak tidur telan sebiji, hari-hari diamal, ya. Mudah-mudahan, ya, untuk menguatkan daya tahan tubuh kita melawan penyakit. Itu antaranya. Kemudian dekat belakang sana ada air delima yang diperkaya dengan vitamin C dan bersifat anti kanser dan kandungan antioksidan sangat-sangat tinggi, sangat sedap. Betul Ustaz ada bawa lagi sapuan terapi gosok, ya. Campuran bidara, 5 purut dan juga halia. Dia panas dan berangin. Baik untuk melegakan sakit lutut, sengah sendi, bisa-bisa kebas, pening kepala, selsema, juga gangguan makhluk halus dan banyak lagi. Sapu-sapu gosok-gosok sahaja. Dan ada satu lagi Ustaz bawa minyak but-but ajaib. Campuran burung bubut, gamat dan juga bok, ya. Sangat bagus untuk membantu melegakan sakit lutut dan sendi-sendi. Wallah alam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.